masalah di tempat latihan. Baik, apabila anda menjalani latihan industri, bila anda berdepan dengan majikan anda berdepan dengan tugas yang anda laksanakan, tidak mustahil akan berlakunya bermacam-macam masalah. Sama ada masalah tu membabitkan orang lain, membabitkan diri anda sendiri, okey, tapi masalah tu tetap timbul. Dan di sinilah latihan industri mendidik anda bagaimana nak tackle masalah-masalah ni, bagaimana anda menghadapi masalah-masalah ni. Perkara-perkara ni tidak diajar mungkin ketika anda berada di politeknik. Okey, jadi bila anda berdepan dengan latihan industri, masalah tu timbul, macam mana awak nak selesaikan masalah-masalah ni. Jadi masalah-masalah ni ada kait dengan latihan industri, ada juga yang tiada kaitan dengan latihan industri, tapi memandangkan anda sedang menjalani latihan industri, dia secara tak langsung mengganggu anda. Okey, jika ada masalah yang tak dapat nak diselesaikan, sila berhubung dengan unit latihan industri, berbincang dengan kami. Jangan terburu-buru dalam mengambil tindakan. Contoh, anda tak puas hati dengan penyelidik anda, penyelidik anda mungkin sangat garang orangnya, ataupun jenis suka marah-marah tak tentu pasal, jadi anda tak puas hati macam mana, bergaduh. Okey, sebaiknya bila ada situasi macam tu, macam mana awak nak handle? Takkan awak nak bergaduh dengan dia. Dia memang kerja situ, penyelidik awak pula tu, awak hanya pelajar LI. Okey, tapi masalah dah berlaku, anda dah bergaduh, so apa nak buat? Jangan ambil tindakan yang terburu-buru lah. Okey, pasal sebaiknya ada masalah ni kita cuba elakkan atau selesaikan dengan cara baik. Bila dah terjadi, itu masalah. Okey, boleh jadi anda akan ditamatkan LI pada ketika tu juga. Maksudnya penyelidik awak marah dengan anda, dah jangan datang lagi sini, jangan LI lagi kat sini. Macam tu je. Awak kalau boleh nak settlekan 20 minggu ni dengan jayanya kan. Okey, so jadi sebaik-baiknya jika ada masalah, berhubung dengan kami, bincang, cerita elok-elok dengan kami. Mungkin apa yang berlaku, kita akan dapatkan apa sebenarnya masalah anda. Jika ia perlu satu tindakan yang serius, kami akan bagi cadangan tu. Kami juga boleh berhubung kepada penyelidik anda dan maklumkan tentang masalah anda. Okey, jadi kita cari penyelesaian yang terbaik lah. Kalau boleh, campur tangan ibu bapa ataupun ahli keluarga, elakkan, settlekan sendiri, ataupun berhubung dengan kami, ataupun berbincang dengan HR ataupun penyelidik anda. Kalau boleh, jangan babitkan parent anda ataupun family anda, pasal bila adanya campur tangan mak ayah, adik-beradik, dia lagi jadi rumit. Contoh, anda bergaduh dengan staf di situ. Pergaduhan tu boleh selesai jika anda maklumkan pada penyelia. Mungkin penyelia akan berhubung dengan staf di situ untuk cari penyelesaian, ataupun berhubung dengan kami untuk kami maklumkan pada penyelia. Tapi bila anda maklumkan, contoh kat abang awak pula jenis kaki baran, temper tak tentu pasal, apa jadi? Dia akan cari staf yang buat hal dengan awak. Apa berlaku? Tumbuk sebiji kena kat situ. Awak ingat selesai? Tak selesai. Awak ingat awak berani nak datang LI esok harinya, mesti staf tu nak ajak repeat kan. So
dia jadi rumit kan. Benda boleh settle. Tapi bila ada campur tangan mak ayah, lagi payah. Contoh pula, katalah masalah di tempat LI nya tu, anda kena bekerja lewat malam. Contoh lewat malam, kalau awak bagi tahu dengan mak ayah awak kata cari tempat LI lain lah. Senang macam tu kan. Mungkin bila awak berhubung dengan kami akan maklumkan pada penyelia yang anda tak sesuai untuk bekerja sehingga lewat malam. Ada isu mungkin dari pengangkutan, tak ada siapa yang nak hantar awak, anda tak pandai bawa kenderaan, macam mana, kena lagi pula anda duduk jauh, macam tu. Jadi kami cuba jadi penyelesai masalah anda lah. Tapi kalau anda maklumkan pada parents memang suruh tukar lah, dan awak ambil keputusan terus tukar je macam tu, nanti ceritanya lagi rumit. Syarikat akan kenakan tindakan kat awak. Kalau awak ada buat kontrak untuk LI cukup 20 minggu, anda dah melanggar kontrak, kena saman lagi. Nanti mak ayah awak lagi tak puas hati. Akhirnya bila benda dah tak boleh nak settle, baru maklum pada kita orang. Kami pun dah tak tahu cerita pun kan. Benda dah jadi rumit. Apa yang kita orang boleh buat kadang. Jadi sebaiknya sebelum perkara tu jadi rumit, berbincang dengan kami, berbincang dengan penyelia, cari penyelesaian yang terbaik. Okey, seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya jangan libatkan ibu bapa dan keluarga. Okey. Baik, lain-lain masalah selalunya kesesuaian bidang lah, kesesuaian tempat LI ni. Dia kadang-kadang anda jangan ingat anda pelajar LI, anda tak buat kerja-kerja yang biasa orang buat. Contoh, dia bukannya bila anda LI tu penyelia pun datang, okey, ini ada kerja macam ni, buat penyelidikan. Tak ada. Kadang-kadang dia suruh anda photo state, pergi kedai photo state, ataupun menyapu tempat kerja awak. Menyapu tempat kerja awak itu adalah memang satu tugas lah. Memanglah tak awak tu, katalah awak pelajar JPH ke, awak pelajar Islamic Banking ke kan, dia suruh apa-apa, datang-datang dia kata kena sapu satu office ni, dia kata macam tu. Jadi awak kata ini bukan bidang aku kan, tak boleh macam tu. Itu sebenarnya bidang awak, tempat latihan. Pasal mana-mana orang secara normalnya tempat kerja perlulah bersih. Betul. Jadi membersihkan tempat kerja itu adalah, tak kisahlah anda engineering ke, civil ke, architecture ke, tu kena buat lah. Okey. Contoh lagi, anda kena buat kerja-kerja photo state. Anda pelajar Islamic Banking, kena photo state. Anda kata photo state bukan kerja aku kan, aku di Islamic Banking, kira-kira lah kan, ini photo state. Photo state pun kerja anda. Yang tak ikut bidang ni macam mana? Yang lari jauh sangat lah daripada bidang awak. Contoh anda pelajar JPH, apa tu namanya, halal food kan, DHF. Anda kalau anda disuruh basuh pinggan itu memang kerja awak. Dia yang bukan kerja awak. Anda pelajar halal food, dia suruhnya anda basuh kereta bos. Itu memang bukanlah. Itu memang jauh lari bidang. Apa nak kait nak basuh kereta pula kan. Itu bukan. Ataupun dia kata anda kena mandakan dekat resort, rumput pun dah panjang sangat, anda kena potong rumput. Dia baginya mesin rumput semua, anda kena potong.
Tapi anda belajar JPH, anda belajar halal food, ni memang lari bidang lah. Tapi kalau bidang memang ada dalam bidang tu, belajar halal food tapi kena bersihkan pinggan, kena cuci pinggan, itu memang bidang. Okey. Perbankan Islam kena photostat, itu memang bidang. Okey. Jadi nak tahu ataupun rasa adakah itu ikut bidang ke tak ikut bidang ke, hubungi kami terlebih dahulu untuk kita bincang. Okey. Kemudian isu lain, keselamatan atau kesihatan, ini kita kena ambil maklum lah. Jika ada yang menjadi isu dari segi keselamatan dan kesihatan pun kena maklum pada kami, dan jika ia menjadikan suatu yang menjadi kesulitan, memang perlu untuk tukar tempat, mungkin dapatlah untuk tukar tempat. Dan masalah-masalah lain yang kena maklumkan pada kami ataupun penyela anda terlebih dahulu. Okey. Baik, kes pelajar yang bermasalah itu masalah yang anda hadapi ketika latihan industri. Ini masalah anda sendiri. Masalah pelajar yang bermasalah. Okey. Masalahnya adalah selalunya kehadiran tu lewat, tidak hadir tanpa sebab. Okey. Mungkin di politeknik kelas lambat, masuk lambat itu tak ada isu, pensyarah paling-paling tegur je. Tapi di industri masa itu emas. Anda sepatutnya masuk kerja pukul 8, pukul 8 tu dah mula production. Bayangkan jika anda LI di tempat yang pasang, contohnya pasang kipas, pukul 8 tu dah mula pasang. Tapi kalau pukul 8 tu anda baru sampai, kerja pasang kipas ni bersambung dengan orang lain. Awak bayangkan untuk part awak tu dah menunggu dah kipas-kipas yang belum terpasang tu kat tempat awak. Orang lain menunggu siap kerja awak baru dia boleh buat kerja dia. Jadi kat situ syarikat dah mengalami kerugian. Jadi dia tak boleh berkompromi dengan orang yang datang lewat. Jadi latihan industri mengajar anda untuk menepati masa. Jadi antara masalah pelajar yang selalu berlaku adalah masalah kehadiran lewat, dan saya harap pelajar PSIS tiada yang kehadirannya lewat. Okey, ditegur oleh penyela atas kehadirannya yang lewat. Tidak hadir tanpa sebab. Ini selalunya pelajar yang malas nak LI lah. Tempat dia mungkin kerja teruk, lepas tu dapat tahu daripada pelajar lain, kawan-kawan yang LI tempat lain kerja dia relax kan. Jadi anda tak puas hati, anda tak nak masuk kerja lah. Tak boleh lah. Yang nak cari tempat tu siapa? Awak kan. Yang cari dulu siapa? Awak juga kan. Kenalah, telan lah, terimalah. Okey, allowance pun dah banyak, kena standard lah dengan allowance tu. Okey, ada pelajar yang bagi alasan masa kat politeknik kuliah Isnin sampai Jumaat, tapi syarikat kerja sampai hari Sabtu. Dia nak ikut waktu kuliah, tak boleh, serius tak boleh. Bila awak LI, awak kena mengikut peraturan syarikat. Okey. Jadi syarikat kerja Sabtu, awak kena kerja lah Sabtu. Awak bukan lagi mengikuti kuliah di politeknik, awak latihan industri di syarikat tersebut. Kalau syarikat tersebut memang kerja sampai hari Sabtu, terimalah kena kerja sampai hari Sabtu. Mana boleh tak. Allowance awak nak ambil pula, tapi waktu kerja nak ikut kuliah politeknik, mana boleh kan. Okey. Pemalsuan dokumen ini berlaku juga, MC contohnya, ataupun dia buatlah surat lain, kata politeknik panggil dia untuk ada kuliah ke, ada perkara ke, jadi dia gunakan dokumen palsu tu untuk mengelak tak nak datang ke, macam tu ada juga. Okey. Engkar arahan, menghilangkan diri kan, tiba-tiba hilang, tak tahu ke mana. Janganlah macam tu. Anda tak puas hati pun, namanya latihan industri, tak puas hati ke, kena terima juga.
diberhentikan organisasi atas sebab-sebab yang itulah yang anda cari sendiri masalah tu, kes disiplin, anda mencuri, ada kes pelajar kena tukar tempat LI disebabkan bermain PUBG, bermain game ketika sedang bekerja. Anda kena ingat, anda tu diperhatikan. Selalunya di tempat latihan industri ada CCTV. Ada bos yang tak suka pelajar latihan industri menggunakan handphone ketika bekerja, lagi-lagi bermain game. Betul-betul bencilah pelajar yang bermain game ni. Waktu rehat tak apa, okey. Waktu rehat anda keluar daripada pejabat tu, lunch ke macam mana, lepas tu nak main game dulu, lepas tu dah cukup waktu lunch, anda datang balik lah bekerja. Tapi bermain game ketika bekerja menjadi satu kesalahan dan menjadi kesalahan disiplin yang dapat ditangkap dengan CCTV. Syarikat layak boleh untuk gagalkan awak. Kami dapat bukti yang cukup daripada syarikat maklumkan anda sekian hari bulan dengan CCTV ni menunjukkan anda sedang bermain game. Kami terminate pelajar ni. Upli terima. So, anda gagal lah LI. Lepas tu nanti saya kena maklumkan pada pengurusan politeknik, sama ada anda gagal terus, anda kena mengulang pada semester ataupun pada semester hadapan, ataupun anda diberi ruang untuk mencari tempat baru dan anda boleh menjalankan LI ketika itu. Ikut budi bicara pengurusan politeknik lah. Jika pengurusan politeknik kata ini masalah besar, anda gagal LI dan perlu mengulang pada semester hadapan, ulanglah semester hadapan. Okey. So janganlah buat kes yang bukan-bukan. Okey.